Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan yang ada pada kita, kita teruskan memanfaatkannya di sisi Allah Ta'ala sebagai amal salih kita, dan mudah-mudahan ia mendapat redha Allah dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus pengajian fikah kita dari kitab Fiqhul Manhaji, muka surat ataupun tajuk solat musafir yang ada kaitan dengan musafir. Yang pertama sekali itu qasar dan jamak, itu tajuk besarnya lah. Dan sebenarnya qasar dan jamak ni benda yang berbeza dan berasingan. Qasar benda lain, jamak benda lain. Tak semestinya setiap kali semayang bila jamak mesti qasar. Tak semestinya bila qasar mesti jamak. Boleh qasar sahaja tanpa jamak, boleh jamak saja tanpa qasar, boleh campur dua-dua sekali qasar dan jamak. Jadi ada tiga cara lah. Qasar sahaja, tak ada jamak, ada ketika kena buat macam tu. Ada ketika jamak saja tak boleh qasar. Ada ketika dua-dua sekali kena campur. Dia bawa dalil dulu, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Antaranya nak bawa bahawa Islam ni jalan yang mudah, tidak menjadikan hukum hakam tu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Sebenarnya ayat ni setelah ayat wudu. Nak semayang kena buat wudu lah, basuh muka, basuh tangan, gini. Allah kata kami jadikan hukum peraturan tu bukan nak menyusahkan kamu, bukan nak bebankan kamu. Jadi orang rasa, kalau rasa beban kan, nak semayang kena macam ni dulu, kena basuh dulu, gini, baru boleh semayang. Nak semayang pula kena pakai macam tu, kena menghadap gini. Banyak peraturan sangat orang kata. Adakah peraturan tu menyusahkan ataupun memudahkan? Sebenarnya peraturan banyak memudahkan. Macam kita peraturan jalan raya, kalaulah tak ada peraturan traffic light, tak ada peraturan double lane, sampai hantam siapa nak lalu kat mana lalu, lintas, simpang. Kita nak sampai sini, saya tak boleh sampai. Kan? Susahnya bila tak ada peraturan. Jadi dengan Allah buat peraturan gini, memudahkan kita. Begitu dalam hal semayang dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan hukum hakam agama yang menyebabkan kesahan dan kerumitan, sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak keruan. Sebaliknya, di mana saja orang Islam mengalami kesempitan, Allah SWT akan melonggarkan perintah agama supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung. Jadi kaedah dalam agama ni dia macam tu. Bila kita bila terlalu senang lapang, dia buat bagi sempit sikit, jangan bebas sangat, kan? Bila sempit sangat tak terdesak, dia longgarkan sikit, mudah-mudahkan sikit, banyak diberi kelonggaran. Seperti kita waktu kita duduk Malaysia biasa-biasa ni,
Sentuh lelaki perempuan kita pakai wudu, batal wudu. Sebab benda mudah kan. Jadi kita sempitkan sikit. Sentuh aja batal. Pergi Mekah nak jaga susah tu. Benda sentuhan ni memang payah nak kontrol. Sempit sangat, Allah kita ambil kelonggaran sikit. Okey, pakai sentuh tak batal. Longgar. Itu hujah orang kata kenapa di Mekah tu boleh pakai hukum tu, mai sini tak mau pakai hukum tu. Kan? Islamnya tu, bila tempat yang longgar sangat, dia sempitkan sikit bagi betul-betul. Kan? Bila tempat yang sempit, susahlah nak jaga, longgar sikit. Seperti makanan juga. Makanan yang antaranya makanan haram lah kita tahulah, contoh daging yang diharamkan, minuman arak diharamkan. Tapi bila dalam keadaan sempit, tak ada yang lain, ada itu je. Nak mati dah, tak lagi nak bangun dah. Dihalalkan pula. Dibolehkan pula. Kan? Kita kalau orang yang kata di Mekah boleh macam tu, saya balik Malaysia pun nak pakai hukum sentuh tak batal. Soalan macam tu lah, waktu kau sempit tadi boleh makan je daging babi. Balik rumah kau makanlah daging babi. Kan? Daging lembu semua ada, dia pergi cari babi juga. Dia tak boleh lah waktu sempit, waktu terdesak. Musafir, gitu juga, bila susah musafir ni satu benda berat. Maka diberi kelonggaran sembahyang 2 rakaat, apa semuanya lah tentang hukum musafir ni. Tapi bila dah sampai rumah, tak boleh dah sebab dah normal tempat ni yang biasa dah dan sebagainya. Musafir walau dengan apa cara dan tujuan sekalipun ada sebahagian daripada kesusahan. Memang Nabi sebut as-safar nisful azab. Musafir itu sebahagian daripada azab. Maksud susah lah, berat, susah. Zaman dulu kita tahulah dengan susah. Sekarang naik kapal terbang susah apa? Susah juga. Sakit pinggang juga. Berbanding kita duduk rumah. Kan? Susah juga. Nak angkat beg pasal lagi. Dah letih-letih tidur atas kapal terbang macam tu je. Jadi tetap menyusahkan. Allah Subhanahu Wa Taala meringankan banyak perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum agamanya daripada orang yang musafir. Antaranya berkaitan musafir ni ada kelonggaran banyak. Ada benda-benda yang dilonggarkan. Yang pertama tentang solat. Cara solat musafir, Allah SWT memberi 2 kemudahan kepada orang yang musafir ketika bersolat. Yang pertama, mengurangkan bilangan rakaat, dinamakan qasar. Dipendek. Qasar asal kataannya qasara, pendek. Jadi kalau kita nak sebut qasir, sad ya ra, qaf sad ya ra, ada ya, mana benda tu pendek. Qasir. Kalau panjang, tawil. Ta waw ya lam, panjang. Tinggi pun kadang dia guna tawil juga. Jadi qasir, qasar, daripada kataan qaf sad ra, qasar, pendek. Yang kedua, menghimpunkan 2 solat ketika menunaikannya, supaya orang yang musafir dapat masa lapang sebanyak yang mungkin, dan ini dinamakan jamak. Qasar ialah melakukan solat yang 4 rakaat, iaitu zuhur, asar, isya dengan 2 sahaja. Sebagaimana dalil diterangkan dalam dan disyariatkan qasar firman Allah Taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, memendekkan salat. Tak salah. Maksud tak salah tu boleh diberi kelonggaran. Berarti kalau tak qasar boleh ke? Boleh. Cuma kalau tanya mana lebih afdal, tentu lebih afdalnya yang qasar. Jangan kita kata tak, mesti afdal 4, sebab 4 lagi banyak. Tak. Ini masalah hadiah Allah. Benda rukhsah ni benda hadiah. Allah Ta'ala hadiahkan. Bagi hadiah ke orang musafir. Jadi Nabi kata faqbalu hadiyatah. Maka terimalah hadiah yang Allah nak bagi. Jangan kita tak mau buat, kita rajin nak buat 4 juga. Tak mau jamak ni, nak buat on time. Sedangkan cukup syarat semuanya. Rajin. Tak. Lebih baik terima hadiah. Okey, kita pergi Madinah.
Memang waktu kita duduk 3 hari, 4 hari, 5 hari tu masih boleh jamak qasar, masih dalam qiyam musafir tu. Habis tu kita nak semayang 2-2 kan, atau 4 macam waktu biasa. Kalau boleh buat kedua-dua, kalau rajin. Kita buat dengan tu imam masjid tu 4 yang ikut dia. Maksudnya 4 ikut dia. Asal nanti kita buat 2 je. Kan? Asal nanti kita buat jamak lah, dijamakkan. Takdim. Buat 2 asal. Okey, selesai. Lepas tu azan asar. Sebab 2 tadi mungkin kita semayang seorang-seorang. Kan? Tak berjemaah. Asar nanti kita semayang asar. 4 rakaat juga. Jadi yang jamak tadi pun kita dah buat. Qasar pun dah ada asar tu. Yang on time 4 asar ni pun kita buat juga. Kan? Sebab apa? Kita ambil kelebihan jemaah. Boleh ulang semayang untuk dapat kelebihan jemaah. Tadi kita seorang-seorang 2 rakaat. Kan? Okey. Itu qasar. Dari mana tadi? Dan hadis daripada Ya'la bin Umayyah, katanya qultu li Umar bin Al-Khattab laisa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Yang bermaksud aku mengatakan Ya'la bin Umayyah ni dia kata aku mengatakan firman Allah kepada Sayyidina Umar. Baca ayat ni, dia baca ayat tadilah. Yang bermaksud ayat tu, tidaklah berdosa mengqasarkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Bagaimana pula keadaan orang ramai telah pun aman. Maksud tak ada serang apa pun. Kita musafir bukan nak perang. Kan? Ayat tu bunyi macam kalau perang. Kelonggaran seolah ada alasan kerana an yaftinakum diserang. Kalau aman macam mana? Faqala, jawab Sayyidina Umar Al-Khattab, ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah SAW. Dia kata aku pun pernah tertimbul soalan macam tu juga, tertanya-tanya, aku pun tanya Nabi. Maka Nabi jawab apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Maka ini seolah sedekah Allah kat kita. Hadiah Allah kat kita. Yang Allah sedekah kepada kamu, maka terimalah dengan hati yang terbuka hadiah yang Allah bagi. Sedekah yang Allah bagi. Walaupun, maksudnya, walaupun tak ada perang. Walaupun tak penat. Seperti kita naik kereta terbang daripada kita rumah, contohnya rumah kita dekat airport lah. Tak penat pun nak naik kereta api. Kan? Sampai airport, naik kapal terbang sampai Alostar. Sejam je pun. Turun sana, orang jemput. Relax, tenang, tak penat pun. Tak bawa beg bagasi apa pun. Relax. Boleh tak? Boleh. Syarat dia, dalam syarat nanti kita akan tengok, tak ada pun syarat, kena penat dulu baru boleh qasar. Susah dulu baru boleh qasar. Tak ada pun syarat tu. Yang ada, jarak, musafir, begini-begini, itu je. Jadi kita berpandu pada syarat, nanti kita tengok. Hadis di atas merujuk bahawa solat qasar tidaklah khusus ketika dalam keadaan takut sahaja, perang saja. Supaya solat qasar sah, mestilah mematuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ini syarat dia. Ini penting kena ambil tahu. Solat fardu berkenaan wajib atas seorang ketika musafir dan dia melakukannya ketika musafir itu. Maksudnya nak qasar yang dia mesti dalam keadaan status dia musafir. Kalau dia tamat musafir, tak boleh qasar. Okey. Contoh bila dah sampai rumah sendiri, dah tamat musafir, tak boleh kan? Rumah sendiri. Maksudnya statusnya dia masih musafir. Kalau dah tamat musafir dia, tamatlah. Tak boleh buat qasar. Bab jamak kemudian kita bincang. Syarat jamak lain. Adalah sikit-sikit bersamaan, ada yang berlainan. Okey, dia hurai lagi, solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus diqasarkan. Kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib ke atasnya. Dah azan dia duduk rumah. Itu tak boleh qasar lah, masih di rumah. Dia nak keluar pergi ni. Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya ketika musafir sampai
sehingga dia balik semula ke tempat. Masuk rumah baru nak semayang zuhur. Dekat KLA dah azan zuhur, tapi kita KLA sini setengah jam je. 1.5 dah ada sana, dah boleh dah. Tapi kita payah nak tukar-tukar baju ni. Naik kereta umum, anak dah sampai, kita pun naik sampai rumah Shah Alam. Baru nak buat zuhur. Nak buat qasar lah, jamak lah. Tak boleh sampai rumah dah. Kalau dia singgah dekat KLA, surau, masjid ataupun dengkil tu, boleh. Itu kira musafir lagi, tak habis lagi dia punya status musafir. Kan? Begitu juga tadi mana tadi? Begitu juga solat yang masuk waktu ketika bermusafir tapi tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya, solat tersebut tidak harus lagi diqasar. Kerana ketika melakukannya nanti dia bukan lagi musafir. Sedangkan qasar adalah untuk orang musafir. Kedua, perjalanannya telah melepasi pagar sempadan qaryah atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut berpagar. Jadi kita ni Bukit Bandaraya sini. Saya tak tahulah sempadannya, kira keluar masuk seksyen 8 kan, sempadan paling dekat kan. Sana dah boleh dah, ada surau kat situ, kita semayang jamak siap-siap. Sebab apa? Memang niat kita nak pergi jauh, nak pergi Ipoh. Dah boleh jamak qasar semuanya. Jadi kena keluar pada kawasan kita. Dia cukup kira mukim tu luas tak? Satu mukim mungkin ada 5 kampung. Kita keluar kampung kita pun dah boleh dah. Kan? Malah ulama kata kalau rumah yang berbangunan macam apartmen, keluar apartmen dia, pergi surau depan tu, yang luar apartmen, luar pagar, dah boleh dah mulakan. Dah boleh mulakan. Itu dia kata kalau bangunannya berpagar, bukan pagar rumah kita lah, pagar kawasan kita. Seksyen 8, keluar seksyen 8, 7, keluar 7, pergi ke 8 dah boleh dah. Dah. Seksyen tu kira satu pagar lah. Besar. Ialah kira kawasan yang dikira kawasan dia. Ada sempadan jalan, ada sempadan sungai. Kita duduk Onyx 7 apa tu disebut? 7 apa? Kalau kat Jekyll 7 apa? Dia adalah 7 platinum, 7 apa nama? Kristal. Itulah kira keluar kawasan tu lah. Kalau seksyen yang sangat luas, satu seksyen tu luas, tapi ada part bahagian-bahagian, cukup kita ambil bahagian kita. Platinum, dia keluar pergi ke kristal, dah boleh dah. Kan? Macam tu. Sebab terlalu besar, kita tak boleh kira Selangor. Keluar Selangor baru nak safar. Itu Tan Sri balik kampung tak boleh musafir. Pasal dalam Selangor juga. Tak boleh kira mukim. Macam saya mukim Subang Jaya, mukim Petaling, Shah Alam Petaling lah. Mukim daerah Petaling kan, daerah Petaling. Itu kita jauh, nak kena keluar pergi. Tak ada kira kawasan yang kira tu kawasan dia. Saya rasa kalau Bukit Bandaraya ni katalah ni gunung Tahan kan, Gunung Tahan. Seberang sana yang ada sempadan sungai, ada gunung Naung. Okey. Kira dah keluar kawasan gunung Tahan tu okey. Sebab dia ada sempadan antara Nuang dengan Tahan ni. Kan? Jadi ada sempadan lain. Senang nak menenangkan kita, ambil skop yang besar sikit. Contoh saya kalau Subang Jaya tu dia ada 2. Satu Subang Jaya, satu USJ. Okey, keluar USJ dia pergi Subang Jaya tu boleh lah. Tu besar sikit. Tapi kalau nak ikutnya, saya rumah USJ 13. 13 keluar pergi Al-Falah USJ 9. Dah kira boleh mula dah. Sebab 13 tu ada sempadan dia. Boleh dah. Dia tak ada jarak. Dia tak kira 1 kilometer ke, setengah kilometer ke. Tak ada. Dia tak kira jarak, dia kira kawasan. Kawasan tak menentu lah. Ada yang jauh sikit, ada yang kecil. Tapi kalau terlalu besar macam 7 tu, seksyen 7, tu bahagian dia lah. Platinum, kristal, sana. Contoh orang UiTM. Dia keluar pagar UiTM tu dah boleh. 7 juga kan tu kan? 2. Kira boleh dah keluar pagar tu.
Boleh dah. Dia qasar dan jamak dah boleh kalau niat dia jauh. Yang penting niat nak pergi mana? Nak pergi sampai Ipoh, nak pergi sampai Melaka mana. Dah keluar kawasan tu dah boleh start. Ni kita bincang bila nak start. Bukan jarak musafir tu. Bila nak start. Jarak dah lurus, startnya bila keluar kawasan. Dia macam kata stesen 19 dia ada banyak masjid tu. 19. Satu masjid ni satu karya atau Boleh tak kita kira tukar karya lah. Kita punya karya masjid 1A. Kita pergi masjid B tu bukan kawasan kita Jumaat kita sini. Kita duduk pergi sana. Dah boleh dah mulakan safar kita. Semayang kita ni. Sebab memang keluar kawasan dah. Walaupun macam 19, mungkin ada 19.1 masjid ni. 19.5 sana masjid tu. Kan? Perjalanan yang kedua, orang yang berada dalam kawasan pagar karyah, pagar, atau kawasan bangunan karyah, macam apartmen, kondominium, dia dalam pagar dia lah, keluar pagar dia, pergi surau depan seorang sana, dah okey. Walaupun Jumaat dia duduk sembahyang tu, memang itu masjid Jumaat dia. Apartmen kan, tinggi, turun keluar pagar, masjid Jumaat, masjid dia punya Jumaat. Tak apa, boleh mula dah. Sebab dia kawasan dia, pagar dia tu lah. Kan? Atau kawasan bangunan karyahnya tidak dinamakan musafir. Orang yang berada dalam kawasan tak musafir lagi. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika dia melepasi kawasan dia. Dan akan berakhir bila masuk kawasan dia. Sama macam tadi lah. Tang mana kita boleh mula, tang tu kita boleh mengakhiri. Contoh balik daripada KLA tu. Kita duduk Bukit Bandaraya ni. Kita singgahlah semayang surau Syekh Silapan. Boleh lagi semayang jamak qasar kita. Kan? Rumah kita sini. Orang yang Syekh 8 tadi, dia sampai tang mana Syekh 14 ke, boleh lagi. Kan? tapi dia tak boleh masuk kawasan dia keluar balik tak boleh. Tak boleh lah, dah tamat lah. Dah tamat tak boleh mula balik, kena mula, kena pijau balik. Kan? Terlupa, cok nak keluar. tak boleh main cok tu. Ini kerana oleh itu kita akan berakhir bila sampai semula kawasan. Oleh itu tidak harus mengqasarkan solat kecuali solat yang wajib atasnya. Maksud dia kena buat 4 lah, tak boleh qasar 2 tu. Dan melakukannya dalam lingkungan tempoh musafir tersebut. Hal ini berdasarkan hadis bila Anas radhiyallahu anhu katanya, "Shallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wal 'asri bi Dzil Hulaifah raka'atain." Dzil Hulaifah ni aku menunaikan solat zuhur di Madinah 4 rakaat. Tapi bila sampai Dzul Hulaifah dah buat 2 rakaat asar. Maksudnya dah mula musafir. Jadi Dzul Hulaifah dengan Masjid Nabawi itu dekatnya, tak sampai 10 km pun. Mungkin dalam 7, 5, antara tu lah 5, 7 tu. Tapi sekarang kira jauh lah sebab kena pusing jalan lengkong macam tu. Zaman naik unta tu kira boleh terus. Kalau jarak terus tu lebih kurang 5 km je. Tapi kita bas kita pergi kot tu jalan sana baru jumpa. Kan? Dia kata tak harus kalau tak keluar lagi. Tak keluar kawasan tak boleh. Saya baca orang yang masih berada dalam kawasan pagar, yang duduk dalam pagar lagi, pagar karyah dia, atau kawasan bangunan karyah dia, bangunan apartmen tadi, tidak dinamakan musafir. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika melepasi lah langkau sepadan dan akan berakhir bila sampai semula kawasan tersebut. Oleh itu tidak harus mengqasarkan solat kecuali solat yang diwajibkan ke atasnya. Maksud bila dah masuk pagar kena buat yang wajib. Yang 4-4 lah, 3-3 lah. On time lah. Tak boleh dijamakkan. Masuk kawasan dia. Tak boleh qasar, tak boleh jamaknya. Dah masuk kawasan dia. Ataupun belum keluar kawasan dia. Tak boleh lagi. Sebab tu kadang-kadang kita, macam saya lah, Masjid Al-Falah, tu masjid saya lah, karyah saya. Karyah masjid. Masjid Al-Falah ni dalam section USJ 9. Saya 13 ada pagar kawasan 13, 9 ada pagar 9.
Tapi masjid tu cover banyak. USJ 13 masuk dalam dia, 6 masuk dalam dia, banyaklah. Jadi saya 13 ni nak mula musafir. Pergi masjid apalah boleh dah buat jamak qasar. Sebab saya nak pergi Ipoh tu. Singgah sana tu. Dah keluar kawasan rumah. Nah tadi yang Zuhdi Zulhulaifah. Zulhulaifah terletak di luar kawasan bangunan Madinah zaman tu. Jadi sempadan ni mungkin dulu kira Madinah tu satu sempadan, Zulhulaifah tu sempadan luar. Tapi sekarang ni skop dia makin kecil ya. Dah berpagar lagi, ni dia buat section. Mungkin dulu satu Shah Alam ni satu kawasan. Yang orang Shah Alam ni kena keluar Shah Alam pergi Petaling Jaya baru keluar. Tapi dah jadi kecil sekarang, dah dibuat sempadan, section 1 2 3 8 kan. Jadi keluar section dah cukup. Jadi zaman Nabi dulu Madinah ni satu. Zulhaifah itulah luarnya. Kan? Zaman sekarang ni Madinah sekarang mungkin tak dah. Dia ikut masjid-masjid ataupun qaryah yang terdekat. Macam kita duduk di hotel, keluar di kawasan hotel Masjid Nabawi tu dah boleh. Tapi masih dalam Madinah. Contohnya di Setin naik kereta api. Setin tapi masih dalam di luar Madinah, Ada masjid apa yang dalam Madinah? Masjid 7. Masjid 7 dalam kawasan Madinah lagi. Kita duduk hotel, nak berjalan, katalah laluan kita jumpa Masjid 7. Ataupun jumpa Masjid Quba lah, Masjid Quba senang kita buat contoh. Lalu kot depan Quba, kita sampai Quba dah boleh jamak. Kita nak pergi jauh lah, nak pergi mana, memang lalu kot tu. Singgah semayang lah, jamak qasar. Katalah kita duduk Madinah, tak boleh musafir, duduk bertahun lah. Nak pergi airport, lalu kot Quba. Semayang jamak di Quba. Quba dalam kawasan Madinah lagi, bukan luar Madinah. Mungkin dulu dia berbeza lah kan. Tu sempadan tu jadi kecil. Okey, yang ketiga, tadi syarat kesimpulan yang pertama apa dia? Kena luar kawasan, baru boleh mula qasar. Dah masuk kawasan, dah tamat qasar. Ataupun belum keluar kawasan, tak boleh mula lagi qasar. Ni cerita qasar, kita tak cerita jamaknya. Belum lagi jamak. Maksudnya, okey, mana yang ketiga, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain daripada hari mula sampai dan hari, kalau hitungan ni kira 6 hari. 4 tu duduk, 2 hari lagi, 1 masuk, 1 keluar. Perjalanan masuk, perjalanan keluar. Jadi jumlah 6 hari. Walaupun ada buku kitab fiqh lain dia sebut 3 hari. Jadi jumlah 5. Kan? Terpulang kita. Ambil 6 silakan. Kan? Rasa rajin, ambil 5 ajalah, yang ke-6 kita buat biasa. Kan? Tapi boleh, maksudnya 6 pun boleh ikut pandangan kitab ni, dan dia orang bukan mereka adalah dalil-dalil hujah dia. Yang kata 3 pun ada sebab-sebab. Jadi tentang solat musafir ni, jamak qasar ni, kalau kita buka kitab fiqh yang tebal, lagi kita tak boleh baca. Celaru pening, kalau macam ni, kalau macam ni. Pandangan ni ada 10 pandangan macam-macam. Sebab tu ulama kita ambil yang tak payah nak bagi orang awam ni keliru sangat. Banyak sangat pandangan, pening. Kan? Biar tu Tok Mufti je rujuk. Tu kadang-kadang Mufti dia fatwa, orang macam ni boleh, orang macam ni tak boleh. Ada sebab-sebab dia. Ada sebab tentu. Kiraan kita daripada hari kita bertolak, kan? Hari naik, hari sampai sampai hari keluar tu berapa hari kita duduk di situ. Kita duduk di Melaka. Hari kita sampai hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kalau kira 5 hari, Selasa. Kalau kita plan bayar hotel sampai hari Rabu, dah jadi 7 hari kan. Sampai je di hotel, tak boleh dah jamak qasar. Hari sampai tu hari Rabu, kita kata apa? Khamis. Hari Khamis tu tak boleh dah jamak qasar. Sebab kita plan nak duduk 7 hari. Tapi kalau kita plan nak duduk 4 hari, 5 hari, 6 hari. Sepanjang 6 hari kita duduk situ, boleh jamak qasar. Sepanjang 6 hari. Kadang-kadang banyak orang salah kira, dia kata dia nak duduk 10 hari.
Tapi ustaz kata 6 kan. 6 hari pertama dia jamak qasar. Masuk hari 7 baru dia tak jamak, 8 tak jamak, 9, 10 tak jamak. Oh tak boleh macam tu. Tu salah. Plan nak duduk berapa hari? Nak duduk 10 hari. Sampai hari pertama masuk pintu bilik hotel ni dah tak boleh jamak qasar. Sebab plan kita nak duduk 10 hari. Perjalanan boleh lah. Perjalanan memang adikah musafir. Ataupun bergerak pun dalam radius dekat yang jarak bukan musafir. Tapi kalau kita ni memang hotel di Shah Alam, tapi kita punya kerja kena pergi Ipoh, balik mai Shah Alam. Pergi Seremban, balik mai Shah Alam. Pergi Pahang, balik mai Shah Alam, tidur sini. Duduk 40 hari sini pun kalau duk bergerak macam tu, jarak yang jauh setiap hari musafir. Kan? Tapi kalau sekadar pergi mana? Duk Shah Alam, sekadar pergi Subang Jaya, balik mai tidur. Pergi Kelang, tidur. Pergi kat mana? Rawang, balik tidur. Jadi jarak yang dekat. Hanya 20 km, 30 km je. Yang tu kira satu tempat. Kan? Satu tempat berhari, 10 hari. Tapi pergi Rawang, pergi Petaling Jaya, pergi Kuala Lumpur, balik mai. Jadi jarak yang dekat, yang bukan jarak musafir lagi dah. Yang tu dikira kita 10 hari tak boleh lah. Kita duduk di Alostak. Alostak dia orang tak tahu. Kita sebutlah Shah Alam lah senang. Daripada Alostak mai Shah Alam. Duduk Bukit Bandaraya. Kita ada rumah di Seksyen 5. Ada ke Seksyen 5? Adalah Seksyen 5. Kan? Seksyen 5 ada rumah sana. Kita pun duduk sini 3 malam, pergi rumah sana 3 malam. Dah 6. Lepas tu ada lagi Seksyen 18. Pergi sana pula 5 malam. Jumlah pergi 15 malam dah. Tak boleh dah. Hari sampai. Sebab tu dalam satu kawasan. Dikira kita duduk dalam satu kawasan. Dah jadi 15 hari. Itu kalau benda yang terdesak, yang memang tak plan awal, boleh. Bila tak plan seperti kereta rosak, adalah benda yang tak boleh nak jalan balik lagi. Tak boleh balik lagi. Plan nak pergi 3 hari je. Tapi kereta rosak, masuk workshop. So workshop dia kata, nantilah 3 hari pula, barang tak sampai. Tunggu 3 hari. Tak tahu bila, duk tambah 3 hari lagi, tambah lagi. Yang itu maksimum 18 hari. Sepanjang tu, sebab kita pun tak tahu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin, boleh extend sampai 18. Kalaulah, tadi 18 hari. Tapi kalau tukang tu kata, dia kata, ni memang sebulan ni saya bawa order, benda tu sebulan baru nak sampai. Kita tak boleh balik, nak kena duduk sebulan dalam tu. Tu dah terputus musafir kita. Sebab kita dah tahu. Dah tahu dah sebulan memang tak ada. Kalau tak tahu, mungkin tengok 3 hari boleh lagi. Berapa hari lagi. Mungkin esok kot, mungkin. Yang tu menambah je. Sampai 18 hari. Oh, okey. Tu masalah rumah kita yang mana? Shah Alam. Maksudnya kita sampai ni sampai rumah kita. Sana bukan rumah tetap, itu sementara, mukim dia sebut. Bermukim. Yang ni mastautin. Mastautin memang tempat rumah kita, pergi mana pun balik rumah kita. Kita punya perasaan pun lain kan. Pergi hotel 5 star mana pun, nak balik rumah juga. Sampai rumah baru lega. Rumah kita. Kan? Jadi sana bukan rumah kita, sini rumah kita. Sampai sini walaupun nak duduk 2 hari, nak keluar pula. 2 hari tu tak boleh jamak sebab rumah kita. Kalau nak duduk 2 hari, boleh jamak. Sebab dia mukim. Kalau duduk lebih pada 6 hari tadi ni, tak boleh lah. Tu kira bukan musafir lagi dah. Ya. Jadi kalau rumah kita duduk 2 hari je, macam orang pramugara macam tu kan, sampai 3 hari dah terbang pula. Sampai 4 hari terbang pula. Tapi di mana dia duduk? Di rumah dia. Berarti tamat dah safar. Kalau dia transit di hotel sama-sama kan, di tu KLIA 3 hari duduk situ, memang baju dia kat situ macam rumah dia dah. Dia duduk asyik terbang musafir. Tapi pada hakikat itu rumah dia ke? Bukan, rumah dia sini. Tu transitnya, dia tak nak balik rumah. Itu masih hukum tempat musafir. 2 hari safar, jamak qasar. 5 hari masih jamak qasar. Bukan rumah dia. Walaupun dia macam menetap hotel di situ, kan.
kira hari ikut Islam. Hari ikut Islam bermula dengan maghrib. Contoh kita jalan malam ni lepas maghrib baru keluar. Kita jangan kira hari ni apa? Hari Khamis, hari Rabu. Jangan kira Rabu, dah kira Khamis ya. Sebab kita tolak malam kan. Malam ni lepas maghrib kita kira Khamis. Bukan kira Rabu. Memang kita punya tarikh masih Rabu. Kita kena kira Khamis sebab ikut hijrah punya. Dia berubah maghrib. Maghrib tu dah berubah hari, berubah tarikh. Yang dinamakan hari ni Khamis contohnya. Kata malam ni kita jalan kan Khamis. Dah sampai katalah Khamis tu kita jalan Zuhur. Khamis besok tu kita tolak Zuhur. Dah sekira Khamis tu satu hari. Saya selalu kira macam itulah. Mungkin juga ada orang kira macam tu, kira 5 waktu semayang. Walaupun dah jadi 2 hari, baru 5 waktu. Kan? Dia keluar Khamis Zuhur sampai ke Zuhur Jumaat lah. Tu dah kira sempadan 2 hari kan. Tapi dia kira 1 hari, tak tahulah, wallah alam, saya pun tak pasti tu. Ada ustaz yang cerita macam tu. Tapi saya lebih kira ikut sempadan hari. Bukan sempadan waktu semayang. Kan? Jadi kalau tolak Zuhur besok, berarti sampai asar je lah. Maghribnya dah kira hari kedua lah. Khamis 1, Jumaat 1. Kejap, macam kita punya check-in hotel lah. Kita punya check-out pukul 12 tengah hari. Kita check-in pukul 11. Pukul 12 kena keluar juga. Dah kira hari lain. Engkau nak duduk sampai pukul 4 petang, kena bayar 1 hari lagi. Dah kira 2 hari. Sebab sepadan dia situ. Kan? Macam tu juga hari ni. Sebab ni masih dikira hari ni Rabu, ni Zuhur ni. Kita jalan, keluar. Hari keduanya adalah maghrib lagi. Hari kedua dah. Katalah musafir sampai ke rumah. Ni tempat musafir, ni hotel ni, sini. Mai sini Zuhur. Berarti hari pertama dah. Kan? Hari pertama lah hari ni. Malam ni hari kedua. Khamis. Jumaat hari ketiga. Sabtu. Ahad, Isnin. Hari Isnin tu hari ke-6. Kita mesti keluar hari Isnin sebelum maghribnya. Sebelum maghrib. Kan? Kalau kita keluar lepas maghrib, berarti dah Selasa. Dah jadi 7. Faham? Kita kira. Jadi senang cerita, nak dapat 6 tu, katalah kita punya flight di Subang Airport. Flightnya pukul 11 malam. Ataupun pukul besok. Kalau kita nak kekalkan 6 hari musafir, kita keluar kawasan kita Bukit Bandaraya ni. Keluar. Pergilah duduk hotel satu kat Subang tu. Airport tu. Kan? Semalam lagi. Kalau nak duduk semalam di sini, dah berarti 7 malam. 7 hari. Dah 7 hari, tak boleh musafir sepanjang 7 tu. Sekarang ni kita dah musafir, buat je 6 kat sini. 6 je sini. Lepas tu kita niat, aku nak balik dah. Cuma balik tu singgahlah kat hotel sana. Macam tu boleh. Jadi bergantung pada niat. Contoh macam akak tanya tadi, kita pindah rumah. Duduk sini 3, sana 3, 5 contoh kan. Dari 10. Kita boleh buat niat kita. Kita daripada Kedah, mai duduk sini. Rumah kita, rumah anak pertama. Anak kedua dekat section 14 lah. Jadi kita niat, aku nak balik Kedah dah. Cuma nak singgah rumah anak section 14. Jadi itu macam transit singgahan. Kan? Transit singgahan. Jadi dalam perjalanan tu boleh lagi lah. Kalau kita main jumlah 10 hari, rumah ni 5, orang 10 lah aku nak pergi Shah Alam ni 10 hari. Tak boleh ya. Faham tak? Jadi kita niat nak pergi rumah ni 5 hari. Lepas tu nak balik Kedah ni, tapi nak singgah dulu rumah dia 5 hari. Jadi seolah itu perjalanan. Tu boleh. Jangan jumlah semua. Maksud jumlah tang ni 5 hari. Tang Rawang 5 hari. Memang kita nak balik lah, lalu singgah Rawang kejap. Lepas Rawang Tanjung Malim. Singgah Tanjung Malim 5 hari. Kita takkan jumlah jadi 15 hari. Kita jumlah 5 hari sini, 5 Rawang, 5 hari di Tanjung Malim. Tu memang niat kita nak perjalanan balik lah tu. Jadi benda yang macam lebih kurang sama, tapi niat tu yang membezakan tujuan kita. Apabila niat menetap selama 4 hari,
jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya. Okey, maksudnya atau tempat tinggalnya yang tetap. Dia kata kan. Oleh itu dia tidak harus bersolat qasar lagi di situ, dan haknya untuk bersolat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja. Tak. Bukan 6 hari ni. Ini saya salah terang tadi. Maksudnya dia kalau menetap 4 hari tu dah kira lepas musafir. Dia tetap kira 3 hari juga. Tu yang kita duk pakai tu 5 hari kan. Jadi kalau 4 hari, itu dia kata tidak berniat 4 hari. Kalau dah niat 4 hari jadi 6. Tu dah tak boleh musafir. Kalau masih 5, 3 campur 2, itu masih dikira musafir. Salah tadi, betulkan balik. Saya salah. 3 hari, 3 campur 2 lah. Itulah kalau di sana tu dikira rumah macam transit, bukan rumah tetap. Rumah tetap kita di sini. Kan? Sana kita, yalah anak isteri semua kat sini, masuk rumah kita sini. Jadi kita pergi sana tu, kalau had 5 hari tadi, masih boleh musafir. Boleh jamak tu. Tapi kalau, yalah rumah kita sini, tapi bawa anak isteri semua duduk sana, memang kita sewa duduk bertahun sana. Itu dah jadi rumah kita tu di sana, bukan sini lagi. Rumah sana. Yalah macam tu kira macam tidur hotel lah. Supaya itu hotel kita. Yang tu sepanjang had musafir tu boleh kira. Maksudnya 3 hari, 4 hari boleh jamak qasar. Kalau lebih tak boleh lah kan. Kiraan mula tu bukan daripada kiraan hari tolak keluar. Daripada hari sampai ke tempat tujuan kita. Tu baru kira 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Kiraan tu hari sampai. Bukan hari tolak. Kita tolak hari Khamis, nak kena buy kapal terbang, naik laut, naik bot semuanya. Tapi macam Mekah kan, macam Mekah zaman dulu. Mekah zaman dulu atas kapal laut dia apa? Sebulan Kira sebulan lah atas kapal laut. Sepanjang sebulan tu dia boleh jamak qasar. Sebab itu kira safar dia. Kan? Sepanjang sebulan tu. Sebab tu perjalanan bukan rumah dia, bukan tempat tujuan dia. Tujuan dia hotel Mekah. Sampai je hotel Mekah, berapa hari duduk sana? 40 sampai hari sampai dia tak boleh. Kan? Kalau tujuan dia macam kita pergi umrah, ada orang umrah di awal, kawan saya nak pergi adalah kawan saya seorang. Dia pergi hari Sabtu, semua jumlah 5 hari dia pergi balik Malaysia. Sebab cuti raya Cina ni tak. Dia beli tiket sendiri, beli hotel ni pergi. Jadi sepanjang duduk di Mekah mesti tak lebih pada 5 hari. Mungkin duduk 3 hari, Madinah lagi 2 hari. Jadi sepanjang nak Mekah boleh jamak qasar kalau dia nak. Contoh saya kalau balik Kedah, rumah mak yang bukan rumah saya pun, rumah saya sini. Pergi sana tapi nak duduk 10 hari. Sampai-sampai dia tak boleh jamak. Kan? 3 hari masih boleh, masih kira musafir, sebab bukan rumah kita. Dia kira rumah kita ada mustautin. Mustautin. Ada muqim. Mustautin ni memang rumah tetap kita. Kan? Rumah kita, rumah tetap. Muqim ni rumah sementara kita. Walaupun kita duduk setahun. Duduk mengaji kat London setahun. Tapi bukan rumah tetap. Mustautin kita sini. Kita masih status muqim kat sana. Boleh jamak kalau dalam had sebelum 5 hari tu. Dia pergi rumah dia sewa tu. Nak ambil barang 5 hari. Boleh lah. Kalau duduk sana melebihi had safar tadi, tak boleh lah. Tapi di rumah sendiri, walaupun dalam had musafir macam pramugara saya buat contoh tadi, dia balik rumah dia 2 hari terbang pula, balik rumah dia 3 hari terbang pula. 2 hari, 3 hari sampai rumah dah. Rumah dia. Tak boleh lah. Kalau sampai ke hotel dia, lain. Seorang yang berniat tinggal di suatu tempat kurang daripada 4 hari atau tidak pasti tempoh tinggal di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesai. Tadilah kes kereta rosak semua. Dalam keadaan yang pertama, dia harus mengqasarkan solat sehingga kembali ke tempat asal. Di sini dia sebut had tak? Sementara dalam keadaan kedua maksudnya yang ada kes yang tak tahu bila selesai. Yang keadaan pertama tadi yang memang duduk 3 hari, sepanjang 3 hari boleh qasar.
Kes yang kedua, tak tahu nak duduk mana. Dia harus mengqasarkan solat selama 18, bold sikit, tak ada buku, tanda 18 hari. Selain pada hari mula, jadi jumlahnya 20. 2 hari kira masuk keluar. Kan? 18 hari selain daripada hari mula sampai dan hari keluar meninggalkan tempat tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Imran bin Husain. Ghazawtu ma'a Rasulillah SAW. Aku perang bersama Rasulullah SAW dan bersama-sama baginda ketika membebaskan Mekah, Fathu Mekah. Baginda tinggal di Mekah selama 18 hari dan baginda tidak bersolat kecuali qasar 2 rakaat di Mekah. Okey, yang pertama sebab benda tu tak tahu selesai apa hari. Kadang mungkin esok datang orang serang, perang apa semuanya. Nabi tak jangka pun nak duduk 20 hari. Kan? Plan nak pergi selesai balik, tapi dah ada benda tersangkut. 18 hari. Sepanjang tu Nabi boleh jamak qasar. Yang keduanya kira situasi perang. Kan? Situasi perang. Kan? Jadi cuma alasan yang pertama tu lebih kukuh. Yang ada urusan yang tak pasti. Tak pasti bila siap. Itulah, apa je lah. Mungkin kita tiket kereta bang cancel. Tiket cancel ni, cuaca tak cantik. Nak balik ni, kan? Kita sampai duduk dekat Subang. Nak naik Subang Airport. Duduk ingat 2 hari 3 hari nak balik dah. Tak tahu kena cancel. Tak tahu bila boleh selesai. Tak tahu. 20 hari. Boleh jamak qasar. Kalau dah 20 hari tak selesai juga, cukup lah. Tak boleh qasar lah. Itu had maksimum. 20 hari tak boleh selesai lagi, tak boleh balik lagi. Tak boleh dah. Itu kena sembahyang biasa. Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan pembukaan kota Mekah kerana memerangi Puak Hawazin. Lepas maksudnya Nabi musafir juga, duduk Mekah pergi tepi ke Hawazin, tapi sekitar yang tak jauh daripada kota Mekah. Jadi jumlah semua tu kira jumlah yang tak menentu bila siap. Dan baginda mengqasar solatnya sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa tinggal di situ. Jadi jumlah Nabi duduk tu termasuk hari masuk keluar 20 hari. Kita ambil jumlah tu maksimum. Keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Nak sembahyang qasar tak boleh ikut yang buat. Okey, sikit satu syarat lagi lah. Tidak mengikut imam. Jika berimamkan seorang yang bermukim, yang jenis buat 4 rakaat, kita nak buat 2, hendaklah bersolat sepenuh mengikut imam tersebut dan tidak harus qasar. Tak boleh kita contohnya tahu dah dia nak buat 4, kita niat 2 rakaat. Nanti dia bila tahiyat awal dia bangun, kita bagi salam niat mufaraqah. Tak boleh, tak sah. Bila kita dah takbir ikut dia, tengok dia buat 4, kita terpaksa buat 4. Walaupun kita niat 2. Ataupun walaupun dia tahiyat akhir, kita pergi sembahyang qasar, niat qasar. Okey kan, dia bagi salam, kita boleh buat 2. Orang nampak macam tu. Tapi tak boleh. Pasal kita dah terikut dia yang 4, kita kena buat 4. Walaupun kita sempat dengan dia tahiyat je pun. Tahiyat akhir. Kita tetap kena buat 4 juga. Pasal dia 4. Faham? Ni banyak orang salah. Orang kata tak apa, saya nak buat 2. Ikut dia tahiyat dah, niat qasar dia lah. Yang dia tahiyat tu dia buat 4. Lainlah kalau dia buat imam tahiyat tu 2 juga, kita pun bolehlah 2. Kita ikut dia. Ataupun kita tak pasti dia 2-4, tu pun tak boleh buat 2. Ni buat 2 kan? Sebab tu imam yang nak buat 2 kena bagi tahu. 2 rakaat kena bagi tahu. Sebab bagi orang yakin kita buat 2. Sekali orang tak pasti dia ni 2 ke 4 2 ke 4 ni musafir ke tidak ni, kita pun ikut je lah 2 rakaat. Macam tu tak sah, kita kena buat 4. Sebab kita tak pasti. Nak buat qasar kena pasti tu imam kita qasar. Faham? Sebaliknya, dia kata seorang musafir yang menjadi imam, kalau imam 2, orang 4 boleh ikut. Yang 4, 2 tak boleh ikut 4. 2 kena jadi imam. Jadi kalau contoh kita 2 haji nak buat musafir 2 rakaat, saya tak buat 4, bagi haji jadi imam. Bagi orang 2 jadi imam. Kan? Sebaliknya seorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim,
harus mengqasarkan solat boleh. Dan selepas mengucap salam, sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum, boleh cakap kemudian tak apa, tapi elok cakap di awal. Tapi nak cakap awal, maknanya dia dah sembahyang 1 rakaat, kau ni baru pet belakang ikut kan. Dia kata engkau buat 2 je. Kita kena beritahu, saya 2 rakaat ya, bangun buat 4 dia pun okey beres. Allahu akbar. Mana boleh batal sembahyang dia. Kalau dia dah tahu tu, tak payahlah nak bagi tahu. Okey. Contohnya dia kata apa? Cukuplah solat kamu, aku adalah seorang musafir. Solat kamu. Okey, cukupkan solat kamu. Buat 4. Hadis ini berdasar mafhumnya bagaimana halnya musafir. Kan? Dia bersolat 2 rakaat ketika bersendirian dan 4 rakaat ketika menjadi imam yang bermukim, mengikut imam. Nabi bila ikut imam yang tempat buat 4, Nabi akan buat 4 juga. Dia berkata, itulah sunnah Rasulullah SAW. Itu sunnah Nabi. Macam itulah. Sunnah hadis yang kedua, wahai penduduk di sini, bersolatlah 4 rakaat, kami adalah musafir. Nabi istiharkan tu. Kami musafir nak buat 2 je tau. Kena istiharkan. Wallahu alam. Itu syarat-syarat qasar. Syarat qasar syarat jamak lain syarat jamak pula, jamak takhir syarat dia lain, jamak taqdim syarat dia lain. Itu kena tumpu sungguhlah. Qasar jamak syarat dia lain, jamak taqdim lain, jamak takhir lain. Dia yang tak boleh berjemaah jadi 2, yang jemaah utama. Contoh masjid tu, imam utama tu, lepas tu ada buat tang lain pula. Yang tu kita elak. Walaupun kita nak jamak ni, kita nak buat 2, tak mau ikut imam yang 4 dalam masjid, bagi selesai tu imam tu dulu. Tapi kalau kita dah buat 2, kawan tu buat 2 sana buat, maksudnya kita dah ada jemaah kita tang ni qasar, mai orang lain, orang tak pasti kita qasar jemaah, orang buat lain pula, tu tak berdosa, tak kira 2 jemaah, 3 jemaah, 4 jemaah dah. Yang tak boleh berdua jadi pecah tu, yang pertama tu, yang memang rasmi. Imam rasmi duk ada, kita pergi buat satu lagi. Tu tak boleh, patut kita cancel, tunggu dulu. Walaupun kita sembahyang seorang. Sembahyang seorang, nanti orang nampak dia ni Syiah apa ni? Tak mau ikut tu imam kita ni. Kan? Jadi timbul fitnah. Kalau di RNR, taklah kira berdosa. Sebab dia tak ada pun imam rasmi dia. Dia bukan ada imam rasmi, dia main siapa sembahyang, siapa sembahyang. Jadi kadang-kadang kita tak tahu nak ikut dia, takut dia buat Isya 4. Kan, kita nak buat. Tapi maghrib, kita sembahyang maghrib, orang Isya boleh ikut. Tapi kena buat 4 lah. Kan? Orang Isya, katalah orang sembahyang 2 Isya, maghrib boleh ikut 2 rakaat. Kawan tu dah sembahyang Isya, kita tahu dia sembahyang Isya, kita tahu dia musafir, kita ikut je lah maghrib kita. Sebab 3 boleh ikut 2. Tapi kalau dia sembahyang Isyak tapi nak buat 4, kita maghrib tak boleh ikut dia. Sebab kita lebih pendek. Macam tadi kalau walaupun kita dapat dia tahiyat, kita nak buat maghrib. Kan? Kita buat maghrib 3. Rupanya dia tahiyat tadi, dia buat 4 rakaat. Tahiyat akhir dia tu tahiyat yang keempat, rakaat yang keempat. Kita tak sah sembahyang maghrib kita. Tak boleh ikut. Dah kita tak tahu. Kita nampak dia naik bas sama kita. Naik bas sama. Turun-turun tapi dia berajin sangat pergi buat 4 rakaat. Kita ingat 2, kita ikut dia. Yang tu boleh mufaraqah. Sebab kita yakin lain, dia buat lain. Kita yakin dia musafir ni. Kan? Yakin dia musafir, naik bas sama kita, satu perjalanan. Tak tahu dia buat 4 rakaat. Kita niat mufaraqah. Kita niat qasar tadi. Itu khilaf ulama'. Sebab yang kata kita mufaraqah sebab kita yakin kata dia nak buat 2, rupanya dia buat 4. Kan? Jadi kita boleh mufaraqah. Tapi kalau kita tak pasti dia ni musafir ke tidak ni, part kedua, yang tu tak boleh buat 2. Maksud kita silap lah. Kita jangka dia buat 2. Memang kita yakin nampak dia musafir 2. Tapi dia jadi 4. Dia buat 4. Kita ni je lah boleh mufaraqah dengan 2 rakaat kita. Boleh juga kalau kita nak buat 4 jugalah. Kita niat qasar.
Rupanya dia buat 4, kita pun buat 4 sama. Boleh. Kita niat qasar boleh jadi 4, tapi buat 4 tak boleh pendek jadi 2. Faham? Kita niat, jadi ni kita tak pasti ni dia jamak ke tidak, qasar ke tidak. Kita niat 4 lah, Zuhur 4 rakaat. Rupanya dia 2 bagi salam. Kita pun aku nak bagi salam juga. Tak boleh. Tak sah. Kita niat 4 kena lengkap 4. Kalau niat 2 boleh buat jadi 4. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra muqama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innaka taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.